Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Wal aisyaratu yang ke-10 daripada sunat hayat dalam solat itu ialah tasbih fir ruku', tasbih ketika ruku'. Bi ayaqul, dengan dia mengucapkan subhana rabbiyal azim, maha suci Tuhanku yang maha agung, salasan, 3 kali. Biasa kita ada wa bihamdihi kan, tapi wa bihamdihi itu adalah tambahan daripada ulama, daripada hadis sampai subhana rabbiyal azim sahaja. Lil itba' mengikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau tambah wa bihamdihi itu bagus juga, sebab digabungkan dengan hadis yang lain. Wa yazidu munfaridu wa imami mahsurin radina bitatwil, Allahumma laka raka'tu, dan seterusnya. Dan bagi orang solat bersendirian ataupun dia jadi imam kepada golongan yang mahsurin, golongan yang tertentu je, di mana golongan tu tadi radhi nabi tatwil, sedia maklum dan redha kalau solat panjang. Macam mana pun dia ikut je, redha, dia tak ada dia bersungut kan. Jadi 2 orang ni tadi tu, orang sembahyang seorang ataupun imam mahsurin ni tadi tu, boleh yazid, boleh tambah dengan bacaan Allahumma laka raka'tu, ya Allah kepadamu aku rukuk, wa bika amantu, dan kepadamu aku beriman, walaka aslamtu, kepadamu aku menyerah diri, khasya'alaka sam'i, telah khusyuklah kepadamu pendengaranku, wa basari, penglihatanku, wa mukhi, dan otak akal fikiranku, wa azumi, dan tulang belulangku khusyuk kepadamu, wa asabi, urat sarafku semua khusyuk kepadamu, wa ma istaqallat bihi qadami, dan apa yang dipijak oleh 2 tapak kakiku juga khusyuk kepadamu. Dengan tapak kaki tu biasa kalau kita nak tunjuk hebat, kita akan tegak berdiri, dan tunjuklah kita punya kegarangan. Tapi di depan Allah Ta'ala, tapak kaki kita tu bukan menunjukkan kepada kehebatan kita, kita tundukkan tapak kaki kita tu kepada Allah Ta'ala kan, ketika rukuk. Jadi bacaan tadi tu lil itba', ikut sunnah Nabi. Jadi boleh baca pendek ataupun boleh baca panjang. Ada juga riwayat yang meriwayatkan daripada Rasul baca panjang. Syaratnya tadilah, sama dia solat sendiri ataupun dia jadi imam kepada kaumun, orang tertentu, orang yang dah makruf, tidak bersungut kalau baca panjang. Wa tukrahul qira'atu fi ruku', dan makruh membaca Quran fir ruku', ketika ruku', wa ghairihi, dan selain daripada ruku' min baqiyatil arkan, pada rukun-rukun solat yang lain. Makruh baca Quran ghairu al-qiyami, selain daripada berdiri saja yang dituntut baca Al-Quran. Malah nak baca Fatihah tu wajib pula dalam keadaan berdiri kalau mampu kan. Kama fi al-majmu', seperti yang disebut dalam kitab majmu'. Wal hadiyata asyara, yang ke-11 daripada sunat hayat dalam solat itu ialah al hadiyata asyara, yang 11, at-tasbih fi sujud, membaca tasbih ketika sujud. Bi ayaqul, dengan dia mengucapkan subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi, 3 kali. Lil itba', sebagai mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yazidu munfaridun wa imamu mahsurin, dan juga orang yang menjadi imam kepada golongan tertentu kan, golongan yang khusus, mahsurin khusus, radhi nabi tatwil, yang mereka semua redha kalau solat panjang-panjang, dengan ditambah bacaan Allahumma laka sajadatu, ya Allah akan dikau aku bersujud, wa bika amantu, kepadamu aku beriman. Aku tu macam keras kan, kalau bahasa lembut daku, daku, kepadamu daku beriman. Kalau kita nak berlembut-lembut dengan orang, kita akan tak ada cakap
aku, engkau. Tak ada kan kalau nak melembut, terutama kalau ada nak mengorat kita orang duluan. Daku dikau kan. Dia bahasa lembut daku dikau. Tapi kalau dengan Allah Taala takkanlah aku engkau. Jadi selembut yang mungkin kan. Cuba kita biasakan yang betul kan. Yang betulnya daku kan. Memang tak, macam ganjil sebab tak biasa. Wabika amantu, kepadamu daku beriman. Walaka aslam tu, kepadamu daku menyerah diri. Kan kita rendahkan diri, tanda merendah diri itu dengan bahasa yang lembut. Sajada wajhiya, aku sujudkan, daku menyujudkan. Kan dia sedap sikit ayat tu berbunga. Daku mensujudkan wajahku lilladzi khalaqahu, kepada yang telah menciptakannya, wasawwarahu, dan telah membentuk wajahnya, wasyaqqa sam'ahu wa basarahu, dan telah memisahkan pendengaran dan penglihatannya. Jadi ini dalil kepada sebahagian ulama mengatakan pendengaran dan penglihatan tu bukan sebahagian muka, sebab dalam hadis ni kata wasyaqqa, dipisahkan kan. Sebahagian ulama kata pendengaran dan penglihatan tu sebahagian muka sebab satu package. Tapi ada pendapat mengatakan tidak, penglihatan dan pendengaran tu dia memang satu package, tapi dia bahagian lain daripada muka kan, bahagian lain daripada muka, sebab berdasarkan kepada dalil ni. Wasyaqqa, Nabi kata wasyaqqa, memisahkan kan, memisahkan pendengaran dan penglihatannya. Tabarakallah, maha penuh keberkatan lah bagi Allah, ahsanal khaliqin, yang sebaik-baik pencipta kan, khaliqin. Wa yusannu du'a fi sujud, dan disunatkan berdoa ketika sujud. Li khabari Muslim, berdasar kepada hadis riwayat Muslim, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa akthiru du'a, yang paling dekat seseorang itu, seorang hamba itu kepada Tuhannya ialah ketika dia dalam keadaan sujud. Jadi sunatlah kita berdoa dalam sujud, tapi dalam hatilah, ataupun dalam bahasa Arab. Kalau bahasa Melayu atau selain bahasa Arab, batal. Bahasa Arab atau doa dalam Quran atau doa dalam hadis boleh baca ketika dalam sujud kan, atau dalam hati. Maka Nabi kata fa'kthiru du'a, maka perbanyakkan doa ketika sujud kalau ada hajat, keperluan. Perbanyakkan doa ai fi sujudikum ketika kamu sujud. Wal hikmah fi ikhtisasi al-azim, hikmah tujuan pada mengkhususkan kalimah al-azim ketika rukuk, birrukuk. Subhana rabbiyal azim, kita dalam rukuk kita baca subhana rabbiyal azim, manakala dalam sujud subhana rabbiyal a'la kan, mengkhususkan a'la pada sujud, bisujud. Kama fil muhimmat, seperti yang disebut dalam kitab muhimmat, annal a'la af'alu tafdil, kerana kalimah al-a'la tu dalam sujud tu ialah fi'il tafdil. Wa sujud pula fi ghayati tawadhu, adalah habis tawadhu. Ghayah habis tawadhu, merendah diri, kita letak dahi kita yang mulia ni ke atas lantai yang kita pijak, dan otak dan kepala yang kita anggap paling mulia ni kita letak dia rendah daripada lubang dubur kan. Maknanya kita rendahkan otak kita ni. Okey. Baik, lima fihi min wad'i jabhah allati hiya asharaful a'dha, dengan cara kita meletakkan dahi kita yang merupakan anggota paling mulia tu, ala mawati'il aqdam, ke tempat yang kita pijak-pijak. Kan. Jadi sujudnya sehabis-habis tawaduk, merendah diri ya, meletakkan dahi kita tu di tempat yang kita pijak-pijak. Walihada kana afdalu min ruku', dengan sebab itulah sujud itu lebih afdal daripada rukuk. Faja'alal ablagh ma'al ablagh, maka sebab itulah Nabi ajar kita menjadikan
ablaq. Perbuatan kita tu yang paling tawaduk lah. Bila bacaan pun paling ablaq, paling tinggi juga. Allah Ta'ala paling tinggi, kita paling merendah, paling rendah. Jadi sebab itulah baca sujud a'la paling tinggi, manakala dahi kita paling tawaduk, ghayatu tawaduk. Jadi ablaq paling rendah, dibaca pula paling tinggi a'la, kan. Intaha. Wasaniyata asyara, yang ke-11 daripada sunat hayat. Wasaniyata asyara, yang ke-12 pada sunat hayat itu, ila wada'a ru'usi asabi'il yadaini ala tarfi al-fakhidaini, meletakkan kepala jari-jari dua tangan ke atas hujung kepala lutut. Maksudnya hujung jari tangan ni, dua-dua ni sama paras dengan kepala lutut, sama paras kan. Okey, kepala lutut sama paras, kepala lutut sama paras. Bukan gini, kalau gini dia ujung jari ni dah ke bawah, ke lantai. Kalau sini apa ni, macam orang malas saja kan. Fil julus baina sajadataini, ketika duduk antara dua sujud, dia letak macam tu lah, jari tu letak separas dengan kepala lutut, separas. Nasyiran asabi'ahu, dalam keadaan dia lepaskan, luruskan dia punya jari-jari tu, madmumatan, rapat kan. Madmumatan, rapat. Lil qiblah, mengarah ke kiblat. Kama fi sujud, sama macam sujud juga, dia rapat, menghadap ke kiblat. Kalau buka je ni dah ke mana-mana dah perginya kan. Jadi kalau macam ni dia rapat ke sana, semua menghadap ke kiblat. Wa fi tasyahud al-awwal wa fil akhir, samalah keadaannya macam dia duduk tasyahud awal, tahiyat awal lah, dan duduk tahiyat akhir, sama je. Iaitulah letak lurus dan sama paras dengan kepala lutut, sama padahan, supaya menghadap kiblat. Kalau macam ni dah menghadap lantai, ujung jari dah menghadap ke lantai kan. Yabsutu yadahu al-yusra, dia luruskan tangan kanan dia tu, lepaskan tangan kanan dia tu, tangan kiri yusra, tangan kiri itu ma'adhammi, dengan merapatkan jari ketika baca tasyahud, baca tahiyat lah. Ila jihatil kiblat, menghadap kiblat. Jadi kalau kaki tangan kiri dengan kaki kiri tu, dia gitu lurus kan, gitu lurus, lurus. Itu tangan kiri menghadap kiblat. Bi alla yafriju, faraja yafraju, bi alla yafraju bainaha litawajjaha kullaha ila al-qiblah, iaitulah dengan tidak merenggangkannya, tidak renggang agar semuanya dapat menghadap kiblat, lurus hadap kiblat, hadap kiblat lurus. Kalau renggang dia tak menghadap kiblat lah. Wa yaqbidu asabi'a yadayhi al-yumna kullaha, manakala itu tangan kiri, manakala tangan kanan pula, tangan kanan dia qabid, iaitu dia genggam. Wa yaqbidu asabi'a yadihi al-yumna, jari tangan kanan digenggam semuanya, illa musabbihah, melainkan yang telunjuk ni dia tak genggam, dia lepas. Musabbihah bikasril ba, dengan baris bawah ba tu musabbihah. Allati, musabbihah tu ialah allati baina ibham wal wusta, yang duduk dia tengah antara ibu jari dengan jari tengah ni, ni musabbihah kan. Itu dia irsal. Fa innahu yursiluha, dia lepas, dia tak genggam. Wa yushiru biha, dan dia angkat, tunjukkan dengan musabbihah tadi, jadi telunjuk ni, ay yarfa'uha, wa yushiru, dia tunjuk atau dia angkat, iaitu mengangkatnya, ma'a imalatiha qalilan, dengan dia condong sikit,
Dia tak ada terus macam ni kan. Dia macam dia. Jadi dia sikit angkat sikit. Dia ada condong sikit kan ke bawah sikit. Ma'a imalatiha qalilan halata kaunihi mutasyahidan. Diangkat tu bila? Ketika dia membaca tasyahud, ketika dia ucapkan illallah. Jadi mula dia lepas, kemudian asyhadu alla ilaha illallah diangkat. Illallah diangkat kan. Tak ada angkat gini. Gini kan, condong sikit. Illallah angkat condong sikit. Lil ittiba, sebagai mengikut kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa yadimu raf'uha, dan diangkat gitu dan terus sampai bagi salam. Dia tak ada jatuh lagi dah. Asyhadu alla ilaha illallah, angkat terus sampai salam. Wa yaqsudu min ibtidaihi bi hamzah illa, hamzah i alif kan, illa illallah. Annal ma'bud wahidun, maksud daripada dia mula angkat pada illallah tu tadi, pada huruf alif hamzah tadi tu diangkat di situ, maksudnya ialah bahawa ma'bud yang disembah itu hanya satu saja, melainkan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, hanya satu saja yang ma'bud, yang kita perhambakan diri, tak ada lain. Itulah maksud daripada kita angkat tu illa tu, illa satu je. Fayajma'u fi tauhidihi, maka ketika tu terhimpunlah pada tauhidnya itu, baina i'tiqadihi wa qawlihi wa fi'lihi, terhimpunlah tauhidnya pada tauhidnya antara i'tiqad dia illallah, melainkan hanya Allah Ta'ala sahaja yang satu. Keduanya pada ucapannya illallah tu hanya satu je Allah, dan pada perbuatannya dia tunjuk isyarat. Tunjuk isyarat kan, illallah, tunjuk isyarat tunjuk isyarat illallah. Illallah kan, tunjuk satu isyarat perbuatan. Wala yuharrikuha, dan tidak menggerak-geraknya. Kalau mazhab lain dia ada gerak-gerak kan, tapi mazhab Syafi'i tidak gerak, sebab menurut mazhab Syafi'i dia berpegang kepada hadis yang tidak menggeraknya. Lil ittiba, berdasar kepada sunnah Nabi yang dipegang menurut mazhab Syafi'i, riwayat yang mengatakan tidak menggerakkan, Nabi tidak menggerak. Walaupun ada riwayat lain mengatakan menggerak-gerak tu kan, tapi menurut mazhab Syafi'i yang berpegang kepada yang tidak menggerakkannya. Falau harakaha, kalau digerakkan juga jari ni tadi tu, maka kuriha, makruh. Walam tabtul salatuhu, tapi solatnya tidak batal, sebab gerakkan satu jari tak batal lah, tapi kalau dua jari batal. Wal afdal, yang paling afdal, qabdu al-ibham bijambiha. Okey, itu kalau jari telunjuk. Kalau jari ibu jari pula macam mana? Ibu jari ibu jari pula yang paling afdal qabdul ibham bijambiha. Rapatkan ibu jari ni ke sebelah musabibah, sebelah jari telunjuk tadi tu, rapatkan ke sebelah, tapi sebelahnya sebelah bawah kan, sebelah bawah, bukan sebelah tepi tapi sebelah bawah. Bi ayyaqbidaha tahtaha, dengan cara dia rapatkan ke bawah musabibah, ala tarfi rahatihi, bahagian hujung tapak tangan. Tapak tangan, hujung tapak tangan tu dia dah genggam kan, ni lepas ibu jari sini, ibu jari. Jadi bila dia angkat tu, angkat sekali, angkat, dia lepas macam ni, dia lepas gini. Okey, mula digenggam, okey, semua kan, dia kata semua, yang ni lepas satu. Tapi bila illallah dia angkat dua-dua, yang ibu jari bawah. Lil itba, mengikut kepada sunnah Nabi. Falau arsalaha ma'aha,
kalau dia melepaskan ibu jarinya bersama dengan ibham. Kalau dia melepaskan ibham bersama dengan musabibah, falau arsalha ibham ma'aha musabibah. Jadi musabibah dia irsal, dia tak genggam kan. Jadi ibu jari pun dia tak genggam juga, dia lepas dua lah, dia lepas gitu. Gitu je. Okey. Au qabadaha fawqa wusta, ataupun dia genggam di atas jari telunjuk, jari tengah kan. Jadi dia macam ni lah, kan. Genggam macam orang biasa lah, orang biasa kan genggam macam tu kan. Jadi illallah dia angkat gitu. Yang ni ibu jari dia genggam. Au halaqa bainahuma, ataupun dia buat bulatan. Bulatnya bulat, ujung temu ujung kan, ujung temu ujung. Ujung temu ujung kan. Illallah, masa mula-mula cuma genggam. Illallah, dia angkat gitu. Angkat gitu. Yang ni ibu jari dengan wusta ni, dia ujung temu ujung. Ada halak lah. Ada halak atau halaqaha, aw wada'a anmilatal wusta, ataupun dia meletakkan anmilah, hujung jari tengah antara ruas jari ibu jari. Dia meletakkan anmilah ni wusta, jari wusta ni tengah kan, tengah. Jadi hujung jari wusta ni dia letak tengah-tengah ibham. Gini lah. Gini kan. Dia letak tengah gitu. Walau wada'a anmilatal wusta, hujung jari hantu, jari tengah, di tengah jari ibham, ibu jari macam ni. Atabis sunnah, semua tadi sunnah. Sama ada dia macam ni, illallah, dia lepas gitu, illallah kan, gitu, ataupun gitu, ataupun gitu, gitu, ataupun gitu kan. Semuanya sunnah, semua sunnah. Lakin nama zikir afdal, akan tetapi apa yang kami sebut tadi tu, itu yang paling afdal lah. Paling afdal ialah kalau dia letak ibu jari tu di bawah. Kalau macam ni pun sunnah juga, kalau macam ni sunnah juga. Kalau macam ni sunnah juga, kalau macam ni sunnah juga. Tapi kalau Imam Nawawi dan kitab Majmu', dia kata yang paling afdal macam ni, ujung bertemu ujung, paling afdal. Tapi dalam kitab Iqna' yang paling afdal dia kata macam ni, macam ni lah, di bawah ni, di bawah kan, di bawah. Macam mana? Nampak? Macam mana? Di bawah. Di bawah kan? Di bawah. Di bawah tu. Itu paling afdal. Wallahu ta'ala alam. Akan datang sunat yang ke-13, al-iftirash. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.